maklumkanlah. Takut internet. Masalah internet kita, insya-Allah. Okey ya, boleh kita mulalah kot. Izwin ada ya? Alhamdulillah. InsyaAllah ya, mungkin Izwin akan rakam kita punya kelas malam ni. Jadi kalau ada yang berhajat lah ya untuk tengok ulang siar balik apa ni, tajuk malam ni ya, kalau yang tak ingat ke lupa ke, boleh bagi tahulah. Nanti minta dekat Cik Yang kita, dia boleh tolong postkan nantilah insyaAllah. Baiklah ya. Okey Azwin ya, kita mula sekarang ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Ratal izin lagi pertemuan kita malam ni untuk sesi perkongsian bagi tajuk tajwid pula ya. Baik, untuk tajuk malam ni kita sambung lagi pada mad lazim harfi. Yang lepas kita dah bincang tentang mad lazim harfi musaqqal Jadi malam ni kita tengok pula pada tajuk mad lazim harfi mukhaffaf. Baik ini sebagai siaran ulangan, kalau kita masih ingat lagi, dalam apabila mad asli bertemu dengan sukun asli di dalam satu huruf, jadi di sana terbit dua hukum yang dinamakan mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi kalau kita ingat, mad lazim harfi musaqqal kita dah bahaskan minggu lepas. Jadi malam ni kita nak tengok pada mad lazim harfi mukhaffaf. Bagaimana kita nak kenal nak bezakan yang mana satu mad lazim harfi musaqqal, yang mana satu pula nak kenal mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi kita tumpukan pada mad lazim harfi mukhaffaf saja malam ni Jadi sebelum tu kita tengok dulu bagaimana kita nak kenal sama ada dia tu mad lazim harfi musaqqal ke atau mukhaffaf. Kalau kita tak kenal dulu mad lazim harfi ni. Ini sebagai ulangan kalau yang tertinggal minggu lepas atau yang tak sempat masuk pada minggu lepas punya sesi, yang ni kita ulang sedikit sebagai orang kata ingatan. Baik, mad lazim harfi dia terdiri daripada 8 huruf ni sahaja. Iaitu nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf dan mim. Kesemua huruf ni dia dieja dengan 3 huruf hijaiyah. 3 huruf. Maka berlakulah hukum di dalam huruf tu. Jadi kita nak tengok bukan semua huruf hijaiyah yang dieja dengan 3 huruf. Ada huruf mad asli di situ ataupun mad lazim. Kita kena tengok dulu dalam pembedahan setiap huruf ni. Baik, untuk mengingat huruf-huruf yang terkesan dengan hukum mad lazim harfi ni, kita ingatkan apa ni rangkai kata ni naqasa asalukum. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf dan mim. Ini saja huruf yang
memiliki hukum mad lazim harfi. Baik, kita tengok contoh sini pada huruf nun. Apabila dieja dengan 3 huruf, iaitu nun, waw, nun. Ejaan ni mesti betul baru kita boleh bedah. Kalau kita bedah, kita silap letak ejaan dia, kita takkan jumpa hukum tu nanti Jadi biar betul ejaan setiap huruf tu. Contoh di sini nun, nun, waw, nun. Nun, waw itu mad asli dan nun yang di hujung tu sukun asli. Jadi apabila kita dah belajar sebelum ni, apabila mad asli bertemu dengan sukun asli, maka di situlah terjadinya hukum mad lazim. Sama ada dia duduk di dalam kalimah yang kita sebut kalimi ataupun dia duduk di dalam huruf iaitu harfi. Ini contoh huruf nun Kemudian kita tengok pula pada qaf. Qaf dia aja qaf alif fa. Qaf alif tu mad asli dan fa tu sukun asli. Ini semua diajar dengan 3 huruf. Qaf. Kemudian yang ketiga huruf sad. Sad, alif, dal. Sad alif mad asli, dal tu sukun asli. Jadi bila kita baca pada huruf sad ni nanti, kita tahu di hujung tu ada dal sukun kan. Jadi jangan tinggal atau jangan lupa pada qalqalah kubra di hujung huruf sad tu. Nanti kita contohkan nanti bila jumpa ayat dia. Kemudian yang keempat huruf ain Ain diajar dengan ain, ya, nun. Ain. Jadi kalau kita masih ingat, ain ulama qura membenarkan ada 2 wajah boleh dibaca pada ya mad tu. Sama ada nak baca 4 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh Ain ataupun ain dipanjangkan pada ya tu. Sebab apa? Di sini ada beza sedikit. Dia ain ya tu bukan mad asli dia kira hukum lin nas. Dia boleh dikenali sebagai hukum lin apabila ya yang sukun, huruf sebelumnya berbaris atas. Jadi bila kita wakafkan pada nun baru dia jadi mad lin. Jadi dia boleh dibaca pada huruf mad di situ iaitu huruf ya. Sama ada nak baca 4 harakat boleh, nak baca 6 harakat pun boleh Dan huruf yang kelima tadi adalah sin. Yang diajar dengan sin, ya, nun. Sin ya tu mad asli dan nun tu sukun asli. Dan huruf yang keenam, lam. Yang diajar dengan lam alif, mim. Dan huruf yang ketujuh, kaf. Kaf alif fa. Ini pun dalam bacaan hati-hati apabila kita memanjangkan pada ka tu, pada hukum mad di situ, masa kita wakafkan pada di hujung huruf tu, huruf fa, jangan tinggalkan hak pada fa iaitu hamas. Kaf, ha, ya, ain. Contohnya dalam surah Maryam. Dan huruf yang terakhir, huruf yang ke-8, iaitu huruf mim. Yang diajar dengan mim, ya, mim. Mim, ya tu mad asli dan mim di hujung tu sukun asli. Jadi ejaan setiap huruf ni kita mesti orang kata mahir betul lah. Jangan tersilap eja betulkan kedudukan dia. Pasal kita nak nampakkan nanti kan pertemuan setiap huruf tu. Sama dia berlakunya hukum idgham ke di situ atau berlakunya hukum ikhfa ataupun izhar. Yang itu yang membina hukum sama ada musaqqal ataupun mukhaffaf. Nanti kita akan contohkan dalam ayat-ayat yang berikut nanti. Baik, mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, statement dia sama sama ada dia mad lazim harfi musaqqal ke dia atau mad lazim harfi mukhaffaf ke dia, Dia punya pengertian dia sama Mad lazim sama ada dia musaqqal atau mukhaffaf di dalam harfi ini terjadi apabila huruf mad bertemu sukun asli dalam satu huruf ketika wasal atau waqaf. Jadi bermakna dia berlaku di dalam huruf apabila terdapatnya mad asli di dalam huruf tu bertemu dengan sukun asli yang juga terdapat di dalam huruf yang sama. Di situlah yang dikenali sebagai mad lazim harfi.
bila dikatakan mat wajib, mat lazim, maka wajib dibaca dengan 6 harokat pada huruf mat. Ingat ya, 6 harokat ni pada huruf mat. Sama ada huruf alif ke tadi, atau huruf ya ke, ataupun huruf waw. Di situ yang perlu kita panjangkan 6 harokat. Kemudian dia juga dikenali sebagai mat lisakin lazim ataupun mat adl. Nah, ini antara nama-nama yang digunakan juga di dalam kitab-kitab tajwid. Terutama kalau kita membaca kitab matan, ya, kita akan jumpalah istilah-istilah itu. Baik. Pada mat lazim harfi mukhaffaf. Yang musaqqal ni kita dah bahas minggu lepas. Kita tengok pada mat lazim harfi mukhaffaf, ya. Baik, kita tengok dulu pengertian yang dikatakan mat lazim harfi mukhaffaf. Dari segi bahasa bermaksud mat bertemu sukun asli, iaitu sukun asal. Maksud dia tadi ya, bila contohnya lam tadi ya, lam alif mat asli, mim tu sukun asli. Itu maksudnya ya. Lazim pula bermaksud sesuatu yang tetap atau asal dalam bacaannya. Mesti atau wajib hukum pemanjangannya 6 harokat. Jadi ya, bila kita kenal itu hukum mat lazim, sama ada dia mat lazim kalimi ke dia, atau mat lazim harfi ke dia, ataupun dalam keadaan musaqqal atau keadaan mukhaffaf, pada huruf mat tu mesti ataupun wajib dibaca dengan 6 harokat. Ya, biasakan dalam bacaan kita. Semasa talaqi nanti kita praktiskan. Kemudian dari segi istilah pula ya, mukhaffaf bermaksud pertemuan huruf sukun asli dengan huruf selepasnya tanpa idgham. Ini penting ya, tanpa digabungkan. Kalau kita masih ingat lagi, untuk mengenali mat lazim harfi musaqqal, apabila huruf yang terakhir pada huruf hijaiyah tu tadi, dia ada hukum bacaan idgham dengan huruf selepasnya. Yang tu, bila ada idgham, maka berlakulah musaqqal di situ. Kalau tanpa idgham, itu bukan musaqqal, itulah mukhaffaf. Jadi kita akan nampakkan nanti ya. Ingat, bila kata idgham, jangan dikaitkan dengan bacaan yang ada dengung atau tak ada dengung ya. Dengung dan tak dengung itu bab lain. Yang kita nak bezakan di sini, sama ada bacaan idgham ke atau bacaan yang tak ada idgham. Bermaksud kalau bacaan tu pada hukum ikhfa, itu bukan musaqqal, itu mukhaffaf. Apatah lagi kalau bacaan tu ada hukum izhar di situ ya. Nanti kita tengok contoh. Okey, kadar harokat mat lazim harfi mukhaffaf dibaca dengan pemanjangan 6 harokat tanpa pilihan. Ini bermaksud dia wajib lah ya, dengan 6 harokat pada huruf mat. Ingat ya, pada huruf mat. Kalau lam alif mim, bukan lam alif mim tu ketiga-tiga huruf tu dengan 6 harokat. Tak ya, pada alif tu. Selepas lam tu ada alif, alif itulah yang nak dipanjangkan 6 harokat. Baik, hukum bacaan dia telah sepakat ulama qura' dalam kadar pemanjangan mat ini dengan satu ketetapan sahaja, iaitu 6 harokat ya. Baik, macam mana nak mengenali mat lazim harfi mukhaffaf? Mat ini dapat dikenali dengan melihat huruf yang mempunyai baris mat di atasnya. Yang kita kata bumbung ada yang istilah tu kita sebut kenin ya. Macam-macam dia. Tapi sebenarnya tanda yang di atas huruf yang panjang tu dinamakan tanda simbol mat ya. Jadi kalau ada tanda di atas tu, makna harokat dia biasanya melebihi 4 harokat ya. Daripada 4, 5 ataupun 6. Itu maksud dia. Tetapi dalam hukum mat lazim, bila kita nampak tanda melintang yang panjang di atas huruf ataupun daripada huruf mat ataupun huruf jaiyah, maka pemanjangan dia wajib dengan 6 harokat sahaja. Baik, penamaan dia, mat lazim harfi mukhaffaf ni, penamaan dia
Lazim bermaksud hukum yang lazim kerana ada pertemuan mad dan sukun asli. Yang kita tengok masa kita bedah setiap huruf tadi, ada 8 huruf tadi, ada mad asli, ada sukun asli di dalam huruf tu. Itulah sebab dinamakan lazim. Bila mad asli bertemu dengan sukun asli, dikenali sebagai lazim. Dalam hukum mad lazim kalimi atau mad lazim harfi. Harfi pula kerana pertemuan itu berlaku dalam satu huruf. Jadi dia berlaku dalam satu huruf lah. Dan mukhaffaf. Ini penting Mukhaffaf bermaksud ringan. Yang ini pertemuan huruf sukun asli dengan huruf selepasnya tanpa idgham. Idgham ni yang penting. Kalau ada idgham itu musaqqal. Selain daripada itu mukhaffaf. Mungkin kita tak jelas lagi, tak apa. Bila kita bedah huruf dengan contoh-contoh ayat yang ditunjukkan nanti, insya-Allah dapat membantu. Okey, bagaimana terjadi mad lazim harfi mukhaffaf? Ini dia Kita tengok satu persatu. Mad lazim harfi mukhaffaf. Pada contoh kita ambil ayat yang pertama surah Yunus ni alif lam ra. Jadi nak kenal ada tidak hukum mad lazim harfi musaqqal ke di situ atau mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, kita tengok kita bedah dulu huruf yang pertama, huruf alif. Yang diajar dengan alif lam fa. Jadi seperti saya sebut di awal tadi tidak semestinya bagi huruf-huruf yang diajar dengan 3 huruf ada mad lazim di dalam tu atau ada mad asli dalam tu. Tidak semua Contohnya macam alif. Alif lam fa. 3 huruf. Jadi bacaan di situ kita tak jumpa pun hukum mad asli di dalam huruf alif. Maka alif tidak boleh dipanjangkan walaupun 2 harakat. Maka jadi bila kita membaca pada huruf alif, hendaklah dicepatkan sebutannya. Alif lam, terus dengan alif lam. Itu alif, itu dah panjang dia. Alif lam. Begitu bacaan pada huruf alif. Okey, kita bedah pula pada huruf lam. Yang diajar dengan lam alif mim tadi kan. Jadi lam alif tu mad asli, mim yang warna merah tu sukun asli. Jadi bila mad bertemu dengan sukun asli dalam huruf tu, inilah dinamakan mad lazim. Jadi mad lazim harfi. Dan ra diajar dengan 2 huruf, ra alif ra. Jadi bila diajar dengan 2 huruf seperti ra tu, di situlah mad asli harfi seperti yang kita dah awal-awal dulu kita bentangkan Baik, apa hukum pada lam? Kita tengok bila mim sukun yang terdapat di dalam huruf lam tu tadi bertemu dengan ra, hukum dia izhar syafawi. Jadi bila izhar, maka dia tidaklah terikat dengan musaqqal. Musaqqal dia hendakkan bacaan yang ada idgham. Jadi kalau lam dengan ra dibaca dengan izhar syafawi, jelas di sini lam tu mad lazim harfi mukhaffaf. Pada lam. Alif tu bidunin mad, lam mad lazim harfi mukhaffaf dan ra tu mad asli harfi. Jangan nak mengenal dia. Baik, kita tengok contoh pada yang lain pula Jadi pada huruf lam tu mukhaffaf lah. Mad lazim harfi mukhaffaf. Kita tengok pula contoh di sini pada surah Maryam ayat yang pertama. Kaf ha ya ain sad. Ustaz, minta maaf Ustaz. Minta maaf, memang tak ada gambar ke Ustaz? Tak ada gambar? Saya ni ada mad lazim harfi musaqqal tanda mengenal aja, itu gambar. Tak ada ni. Memang tak ada ke? Yang lain macam mana? Alhamdulillah yang lain okey. Okey. Skrin bergerak Ustaz. Okey, minta maaf Terima kasih. Ada gambar contoh ada Ustaz. Ya, baik. Baik kita tengok pula pada pembedahan huruf yang seterusnya pada ayat yang pertama surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Kita tengok satu persatu. Kaf ni kita bedah dulu huruf kaf ni kita keluarkan macam mana diajar dengan huruf kaf, iaitu kaf alif fa. Kaf Kemudian alif tu dibaca dengan 6 harakat. Kerana mad bertemu dengan sukun asli.
pada ha dan ya ni pula ya, bila dia aja dua huruf sahaja, maka berlakulah hukum mad asli di situ ya. Jadi pada ha dan ya kita baca dengan dua harakat. Kemudian ain tadi dia aja dengan ain ya nun ya. Jadi di sini bukan mad asli bertemu dengan sukun asli ya. Di sini lin ya lin bertemu dengan sukun asli. Jadi pada ya tu boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 ya. Ada pilihan di situ. Manakala sod dia je dengan 3 huruf, sod, alif, dal. Jadi perhatikan antara nun berjumpa dengan sod tu di hujung tu ya. Jadi dalam bacaan kaf dibaca dengan 6 harakat. Fa sukun bertemu dengan ha. Jadi hukum dia izhar mutlak kan. Jadi pada kaf tu kita baca 6 harakat saja, kemudian ha ya 2 harakat, ain boleh pilih 4 atau 6. Kemudian sebelum masuk ke sod ada hukum dengung di situ, nun sukun bertemu dengan sod, iaitu ikhfa hakiki kubra ya. Hukum ikhfa di situ. Jadi kita kena dengungkan, dengung ikhfa 2 harakat di situ. Selepas tu baru kita ambil huruf sod dengan 6 harakat. Jadi contoh bacaan dia, kaf ha ya ain sad. Ada problem ke internet kita? Ya. Dia Kenapa stop. Sekarang ni nampak dekat handphone. Ini Badrul. Badrul, tolong. Ni Badrul punya handphone keluar ni apa hal? Okey. Okey back to normal ya. Cik Yang? Okey, dah jelas. Okey, baik ya. Jadi bacaan ni ingat kaf kita baca 6 harakat, selepas tu ha dengan ya mad asli hafi 2 harakat. Pada ain kita boleh ambil 4 atau 6 pada ya mad tu. Kemudian sebelum ambil sod ada hukum ikhfa di situ, dengung dulu 2 harakat dan sod dibaca dengan 6 harakat. Kaf ha ya ain sad. Perhatikan pada huruf kaf. Ya, selepas habis ka 6 harakat, matikan fa tu dengan hamas. Jelaskan dalam bacaan. Selepas tu pada ha 2 harakat, ya 2 harakat. Pada ain, ya mat di dalam ain tu nak baca 4 boleh, 6 boleh. Tapi hati-hati sebelum ambil sod, ada dengung ikhfa di situ. Dengung dulu 2 harakat. Dah dengung 2 harakat, baru ambil huruf sod. Dibaca dengan 6 harakat. Ya. Jadi kita nak kenal lah tentang setiap huruf ni apa hukum dia. Baik, kita tengok di sini ya. Kaf tadi selepas fa dia berjumpa dengan ha, itu izhar mutlak. Maka dia dihukumkan sebagai mad lazim harfi mukhaffaf pada huruf kaf. Ya. Ain pula kita perhatikan ya. Ain ya nun tadi. Nun di dalam ain berjumpa dengan sod tadi, hukum ni ikhfa. Kita nak kalau jadi musaqqal mesti idgham. Tapi di sini ikhfa. Jadi bukan dalam dengung yang dibaca tadi bukanlah kerana idgham kerana ikhfa. Jadi ikhfa dia membentuk hukum mad lazim harfi mukhaffaf juga. Begitu juga dengan sod. Selepas sod tu tidak ada lagi sambungan dengan huruf di depan maka dia sukun mahad di situ. Maka dia pun dihukumkan mad lazim harfi mukhaffaf juga. Jadi ketiga-tiga huruf mad lazim di dalam ayat pertama surah Maryam ni, kaf, ain dan sod, ketiga-tiganya mad lazim harfi mukhaffaf. Okey jelas di sini insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, ini sedikit perhatian ya. Dari segi bahasa bermaksud mad bertemu sukun asli tadi kan. Kita ulang balik sikit ya. Lazim bermaksud sesuatu yang tetap atau asal. Dan bacaannya mesti atau wajib. Hukum pemanjangannya 6 harakat. Ni mukhaffaf ni tadi ya. Dari segi istilah mukhaffaf maksud pertemuan huruf sukun asli dengan huruf selepasnya tanpa idgham. Tadi yang kita baca tadi antara ain dengan sod ada ikhfa. Kita dengung pun dengung ikhfa tu.
Dia bukannya idgham. Idgham ni mana kita gabung kan, seperti yang kita bahaskan minggu lepas. Itu ya. Baik, kita tengok seterusnya. Jadi yang penting ni tanpa idgham. Ikhfa ke izhar ke itu bukan idgham kan. Kalau dia idgham baru musaqqal. Kalau dia ikhfa atau izhar itu mukhaffaf. Baik ya, boleh dapat kepahaman sedikit insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita tengok sikit yang di sini ya. Perhatian ya. Kalau ikut dalam kitab tajwid ya, dalam surah As-Surah ni ayat 1 dan 2 ni dia kata tak boleh diwakafkan ya, dia kena wasalkan ayat 1 dan 2 ni. Jadi kalau kita bertembunglah dengan pendapat yang sedemikian semasa tadarus ke atau bertelaki di mana pun ya, dia sebenarnya memang betul majoriti ulama ya menetapkan ayat 1 dan 2 ni mesti dibaca dengan wasal. Ya. Tetapi ulama-ulama khufi membenarkan kita wakaf ayat pertama, lepas tu kita ambil pula ayat yang kedua ya. Jadi bila kata ulama di Kufah sana ya, termasuklah Imam Asim ya, yang bacaan yang kita belajar sekarang ni. Jadi tidak ada masalah. Kalau nak berhenti pada ayat pertama tu pun boleh ya, nak sambung ayat pertama dan kedua tu pun boleh ya. Kalau mampu sambung lebih elok ya. Baik, kita tengok apa hukum yang ada pada kelima-lima huruf yang ada pada ayat pertama dan kedua surah ni ya, As-Surah ni. Okey, ha dibaca dengan ha alif, mim diajar dengan mim ya mim, ain tadi diajar dengan ain ya nun, sin diajar dengan sin ya nun, dan qaf diajar dengan qaf alif fa. Jadi dalam bacaan ni kita tengok apa hukum yang ada di situ nak kenalkan setiap huruf. Okey, ha alif mad asli harfi. Okey, mim, huruf mim kalau kita wasalkan bacaan mim sukun bertemu dengan ain tu, hukum dia izhar syafawi. Kemudian antara ain dengan sin kita perhatikan ada pertemuan nun sukun bertemu dengan sin. Ni hukum dia ikhfa hakiki. Begitu juga selepas sin dia bertemu dengan qaf, di dalam situ ada berlakunya pertemuan nun sukun dengan qaf. Nun sukun di dalam sin bertemu huruf qaf. Ini juga ikhfa hakiki. Jadi kalau kita perhatikan di sini bacaan dia kena jagalah. Mad asli 2 harakat, mim, ain, sin dan qaf tu 6 harakat. Cuma ingat ada hukum ikhfa di dalam tu. Dengungkan dua, dengung ikhfa ya. Jadi contoh dia hamim ain sin qaf. Tidak ada pun idgham ya. Yang ada di sini izhar syafawi, ikhfa hakiki. Jadi nampaklah di sini di mana kalau kita nak hukumkan huruf tu jadi semua bacaan dia tidak ada yang kita gabungkan. Jadi ha tu kita hukumkan sebagai mad asli harfi, mim tu mad lazim harfi mukhaffaf, ain juga mad lazim harfi mukhaffaf, sin mad lazim harfi mukhaffaf, dan qaf mad lazim harfi mukhaffaf. Walaupun dalam bacaan tadi kita ada dengar bacaan dengung terutama antara ain dengan sin dan antara sin dengan qaf ada dengung 2 harakat. Dengung tu adalah dengung ikhfa, bukan dengung idgham. Jadi kalau disebabkan oleh dengung, dia akan mengelirukan kita Pasal dengung ni bukanlah sebab menjadikan dia musaqqal Dengung tu kerana pertemuan huruf. Sama dia dalam kalau dalam mutamar silain atau mutaja nisain atau mutaqaribain dalam keadaan soghir, itu yang digabungkan baru dah terbitnya hukum idgham kan, kita dah belajar sebelum ni. Tetapi kalau dengung dengung yang berlaku dalam idgham tu tadi bukan kerana dia digabungkan ada dengung kerana pertemuan huruf yang ada sifat dengung. Contoh pada melibatkan huruf nun dan mim tadi. Tetapi di sini dengung antara ain dengan sin dengan qaf tu adalah dengung ikhfa,
bukan dengung idgham kerana sebab ikhfa. Jadi itulah kita nak bezakan mad lazim harfi musaqqal dengan mad lazim harfi mukhaffaf Boleh mudah-mudahan boleh dapat dah baca sedikit. Pasal ini kadang-kadang bila kita masa talaki tu bila kita bedah huruf tu ada juga sedikit orang kata kekeliruan mentang tak faham. Tapi tak apalah, pelan-pelan. Mudah-mudahan lama-lama esok kita akan dapat kefahaman yang sempurna insya-Allah Baik. Kenapa kita perlu jaga kalau kita baca Al-Quran benda-benda yang macam ni kita nampak macam biasa saja. Tetapi tuntutan memang dia minta kita jaga sangat-sangat Sebab apa ketetapan meraihkan hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran ni pada bacaan idgham, bacaan ikhfa, bacaan izhar ni adalah sesuatu yang mesti tauqifi. Maksudnya dia datang memang macam tu. Bacaan ni memang begitu Jadi Allah Ta'ala tu suka akan Al-Quran itu dibaca sebagaimana ia diturunkan Kita tengok di situ Dan dalam ni pun dalam kesalahan membaca Al-Quran dia ada kategori kesalahan dalam bacaan Al-Quran ni, iaitu membaca Al-Quran dengan tajwid adalah satu tuntutan dan meninggalkannya merupakan suatu kesalahan. Jadi Imam Ibnul Jazari dalam matan dia ada menyebut wal ahdhu bitajwidi hatmun lazim man lam yujawwidul Qur'ana athim. Dan beramal dengan tajwid itu suatu kewajipan, jadikan kelaziman. Barang siapa yang tidak mentajwidkan akan Al-Quran maka ia berdosa. Berdosa dalam hukum bacaan tadilah. Jadi untuk mengelakkan benda ni kita kena belajarlah. Walaupun menuntut ilmu tu fardu kifayah tetapi beramal dia menjadi fardu ain. Jadi tak boleh tidak, kena belajar jugalah sikit-sikit dan ambil dulu mana yang dapat. Kemudian Imam Ibnu Jazari menyambung lagi dalam matan, dia kata li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kerana beramal dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran serta bersama dengan tajwid. Mana Al-Quran ni dia datang siap-siap dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dan sampai ke dari Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam memang dah bertajwid. Jadi tajwid Al-Quran yang bertajwid itulah sampainya kepada kita. Jadi bila sampai kepada kita, kita perlu baca dia dengan bertajwid jugalah. Itulah tuntutannya. Jadi kita cuba masa bertalaki kita praktiskan apa yang kita faham tentang tajwid tu sikit-sikit dulu pun tak apa. Jadi setiap minggu kita adakan kelas untuk kita mengulang-ulang balik hukum tajwid ni Jadi harap-harap dapat membantu Pemidah, insya-Allah mudah-mudahan. Baik. Tajuk akan datang kita akan ulang balik walaupun benda ni kita dah sebut sebelum ni kita akan ulang balik dalam hukum nun. Jadi konsep kita buat kelas tajwid malam ni kita tak bentangkan keseluruhan. Kalau hukum nun ni bukan seluruh hukum nun tu kita sebut malam tu. Tak. Kita ambil satu hukum saja yang tu kita bahaskan habis-habis. Biar kita betul-betul mahir dengan hukum yang berlaku dalam nun. Pasal kalau kita tengok hukum nun sakinah ataupun tanwin ni ada 6 hukum di dalam tu Jadi kalau kita sebut ke 6 satu malam mungkin akan mengelirukan kita kan, nak ingat yang mana satu Maminah kan. Jadi kita ambil sikit-sikit. Kita buat satu-satu setiap malam nanti InsyaAllah mudah-mudahan Jadi kalau ada kemuskilan yang tak jelas masa kita bertalaki nanti boleh boleh kita ulang-ulang tanya balik Dan kalau nakkan rakaman nanti bagi tahu Cik Izwin kita dia ni pelajar di Universiti kat Johor sana dia bermurah hati untuk membantu kita merakam program malam ni untuk kita tengok baliklah sebagai ulangan Jadi bagi tahulah kalau nakkan ni nanti. Terima kasihlah pada Cik Zwin dengan membantu merakamkan kelas kita malam ni insya-Allah. Wallahu alam mudah-mudahan dapat membantu kita lah. Jadi kita tangguh dulu pertemuan kita malam ni dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawwarta asy-syamsa wal qamar. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kurang. Tok Sidang kita buat dia sama malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih Tok Sidang. Sempat dengar Islam tadi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Sama Haji. Terima kasih Ustaz. Sama aja. Ya, sama. Terima kasih. Sama kita.